Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk kat anda macam mana kita nak troubleshoot kita punya RCCB ni. Okey. Pertama sekali, sebelum kita buat troubleshooting RCCB ni, kita kena tahu dululah kan macam mana RCCB ni bekerja. Jadi senang kita nak faham. Tak perlu kita hafal. Otak kita cuma sekadar hafal je lah kan. Okey. Macam mana RCCB ni bekerja? So kalau kita perhatikan, ini adalah dalam RCCB lah. Ini kita punya kabel masukan kita, red, yellow, blue dengan neutral. Red, yellow, blue dengan neutral ni akan masuk ke dalam kita punya RCCB ni. Keluar ada red, yellow, blue dan neutral. So current pada masukan ni, red, yellow, blue ni masuk pergi ke kita punya beban ni, kemudian return pergi kita punya neutral ni. Current ni kenalah seimbang. Contoh masuk 30A, yang return melalui neutral mestilah 30A juga. Okey. Kalau katakan masukkan 30A dan return ni cuma dapat 25A, dekat sini ada beza upaya lah dekat kita punya RCCB ni. Bila ada beza upaya pada RCCB kita ni, dia akan menghasilkan dia akan aktifkan kita punya coil ni, kita punya SOV ni. Bila SOV ni ada current yang lalu pada kita punya SOV ni, dia akan menghasilkan medan magnet. Bila ada medan magnet, plunger ni dia akan tolak, dia akan tripkan kita punya keempat-empat kita punya input ni. Okey, sekali lagi bila ada masukan, katakan masukan kita ni red, yellow, blue ni masuk ke RCCB kita, keluar, kemudian katalah ada kebocoran pada kita punya live ni, ada kebocoran ataupun neutral kita nak ada kebocoran, menyebabkan kita punya current yang masuk ni dengan yang return tu tak balance. Bila tak balance, ada beza upaya akan energizekan kita punya SOV ni, menyebabkan menghasilkan medan magnet dan dia akan tolak plunger ni. Empat-empat ni akan trip lah. Okay, secara teorinya begitulah. Okay. So saya akan pergi terus kepada kita punya kotak agihan ni. So saya akan tunjukkan macam mana cara nak buka kotak agihan ni. Untuk mereka yang baru nak mulalah belajar wiring, supaya senang lah, diorang boleh faham lah. Bagi yang expert tu bolehlah komen ataupun komplain mana-mana yang tak betul tu, boleh tolong betulkan lah. So dekat pintu ni dia ada jarum tau. Jarum kat atas ni kita kena tolak dia. Okey, kat pintu ni dia ada jarum. Okey. Pastikan anda pakai glove lah. Kasut pun pakai Sebab saya takut rumah saya kotor, nanti ini saya komplain kan. Maknanya apa? Kita lebih takutkan bini kita daripada takutkan rejetan elektrik. Bukan macam itulah. Okey. Kemudian kita buka kita punya skru ni lelaki biasa macam itulah kan, garang macam mana pun dia bukan takut bini yang tak takut dia. Okey, kita buka yang bawah dulu jangan kita buka yang atas. Nanti kemudian kalau kita buka bawah, pintu ni akan jatuh empat pergi kita. So bawah ni boleh buka habis. Atas skru ni dia ada pin tau. Dia takkan boleh buka skru ni sampai keluar lah. Kita boleh rasa dia dah bergoyang tu okey lah. Atas ni kita buka separuh je. Jangan buka habis, takut dia terjatuh nanti. Okay. Kita pegang pintu ni baru boleh kita buka habis lah. Eloknya kerja diorang lah kan. Okey. Apa yang anda tengok ni tak membuatkan anda kompeten untuk buat pendawaian. Ini sekadar perkongsian ilmu saja. Anda kena ambil pendawaian punya sertifikat PW1, 2, 3, 4 lah. Okay, ni kita punya RCCB. Kalau anda perhatikan, masuk dia daripada main switch, ni daripada TNB, main switch, pergi RCCB, keluar, pergi MCB kita. So saya punya 3 fasa dan neutral lah. Okay, saya tunjukkan anda teori
Macam mana short circuit tu boleh berlaku lah, supaya anda faham lah. Okay, macam saya cakapkan tadi, kalau ada kebocoran pada neutral kita, contohlah live ni pergi ke kita punya mesin basuh, kemudian return balik melalui neutral ni, dan kabel neutral ni dekat mesin basuh kita, katalah mesin basuh kita dah lama 10 tahun lah katakan, kemudian kabel-kabel dia semua dah longgar kan, ada kebocoran pula, air tu mengalir melalui kabel neutral, kemudian dia bersentuh dengan earding, so kita punya RCCB akan trip lah. Okay, pertama punca dia adalah neutral dan earding short. Contoh, saya tunjukkan anda, jangan buat kat rumah ini sekadar untuk nak tunjuk kat anda. Ok, so RCCB kita jatuh lah kan. Ok, yang kedua, yang pertama tadi disebabkan oleh neutral dengan earding short. Kalau current tu yang kebocoran tadi tu melebihi 0.1 A, dia akan trip lah. Ok, yang kedua adalah disebabkan oleh overload. Kalau perhatikan dekat saya punya RCCB ni, rating dia 40 A, 0.1 A. Kalau kebocoran 0.1 A, trip, ataupun beban pada output RCCB ni melebihi 40 A. Contoh yang melalui phase yang pertama ni 10 A, yang kedua 20 A, yang ketiga 20 A, maknanya dah 50 A. Bila penggunaan kita 50 A melebihi daripada yang digunakan pada RCCB ni, so RCCB ni akan trip. Okay, tadi kita simulate neutral dengan earding. Okay, sekarang saya nak simulate antara live dengan earding kita. Kita nak simulate overload. Maknanya current yang masuk ni dah bocor banyak kepada kita punya earding, menyebabkan current kita yang pergi ni banyak, melebihi daripada load yang digunakan pada RCCB. Kemungkinan tak trip sebab kabel yang saya simulate ni saya tak pasti M berapa yang dia akan bocorkan lah. So selamat kita ambil yang C6 ni. C6 current dia kecil je kan, jadi protect. So saya cuba shortkan. Ok, kalau kita perhatikan, kita punya MCB trip, kita punya RCCB pun trip. Ok, dua cabaran kalian, pertama neutral dengan earding trip short, ataupun live dengan earding kita short, ataupun kita punya beban melampaui daripada setting RCCB kita lah. Ok, saya tunjukkan anda contoh kalau kata kita malam-malam tiba-tiba RCCB kita trip, kata ada berlaku short circuit lah. Ok, saya simulatekan antara sebelah kanan ni live, sebelah kiri adalah neutral. Tengok dulu. Saya shortkan live dan earding kita dalam keadaan mati. Kemudian kita onkan semua. Tadi patir ni kita maintain dulu mati.